hati-hati tau. Kadang-kadang soal objektif tu rupanya dia kata ion. So kalau ion, number of electron tak sama. Saya tulis kat sini. Kalau dia kata ion, contoh ion A. Kalau ion means that number of electron tak sama dengan number of proton. So macam mana nak tahu number of electron dia? Awak kena tengok charge dia. Okay, kena tengok charge dia. Charge dia tu yang menunjukkan dia punya number of electron. Tak apa, nanti kita tengok contoh soalan. Ada contoh soalan tu. Buat sementara ni tu cuma teacher nak beritahu bila kata atom, atom dia neutral. Bila neutral means that number of proton is equal to number of electron. Okay, tu done one satu. So dia kata apakah nombor proton bagi atom X? Kita pergi soalan satu dulu. Okay, kejap. Biasakan bila dapat soalan kita tibai di awal-awal dulu apa yang ada dekat soalan ni yang kita boleh keluarkan. Tibai tu kita keluarkan apa maklumat yang kita boleh keluarkan daripada gambar dekat soalan yang dia bagi. Sekarang ni kalau kita tengok atom X, proton number dia 11. So bilangan elektron dia bersamaan dengan 11. So apa susunan elektron? Sekarang ni teacher nak tulis kat bawah ni. Apa susunan elektron ataupun electron arrangement? What is the electron arrangement for atom X? Apa electron arrangement for atom X? 2.8.1. 2.8.1. 2.8.1. Teacher ulang siapa yang tak terlupa kenapa 2.8.1? Sebab first shell yang pertama maksimum 2. Shell yang kedua maksimum 8. Shell yang ketiga maksimum 8. Yang selebihnya letak ke shell yang keempat. Jangan risau, tak ada shell yang kelima, keenam tak ada. Dalam silibus awak, shell pakai pakai peraturan ni, pakai hukum ini cuma ada 4 shell saja. Tak ada lebih daripada tu. Untuk kalau kelima shell dia dah pakai hukum SPDEF, blok SPDEF. Itu nanti awak tak belajar. So ingat hukum yang kita punya first shell maksimum 2 elektron, petala pertama maksimum 2, petala kedua maksimum boleh isi 8, petala ketiga maksimum pun 8, selebihnya letak dekat petala keempat. So bila 11 letaklah 2, 8, dot 1. Simbol dia mesti dot, jangan buat nisbah salah. Koma pun jangan, biasakan buat dot sahaja. Okay, untuk atom Y, what is the electron arrangement? 2.6. 2.6. Untuk atom Z, what is the electron arrangement? 2.8.8.1. 2.8.8.1. So sekarang ni kita tahu dalam electron arrangement ni apa yang penting tentang, pertama sekali tentang valence elektron. Awak kena tahu istilah valence elektron. Apa itu valence elektron? Apa itu valence elektron? Elektron yang berada di petala terakhir. Elektron yang berada di petala terakhir ataupun electron located at outermost shell. So mana outermost shell? Yang paling kanan. Sebab kita tulis daripada kiri ke kanan. So yang paling luar adalah yang dekat kanan. So dia punya electron valence untuk Z adalah 1, electron valence untuk Y adalah 6 dan electron valence untuk X adalah 1. So electron valence ni atau valence electron ni actually dia shows location for group. Maksud dia electron valence ni, valence electron dia menentukan located at what group. Okay, kalau electron valence 1 and 2 maksudnya dia dekat group 1 ataupun group 2. Maksud dia kalau valence electron 1 dia dekat group 1, valence electron 2 dia dekat group 2. Tapi kalau valence electron 3 until 8, Nak panggil Zikri kat sana, Acik Rozi suruh panggil. sekejap, siapa nak jaga Dijah? Okay. So tengok Dijah sekejap. So 3 kalau electron valence dia 3 hingga 8. So maksud dia punya group kita kena tambahkan 10. Maksud dia
10 tambah dengan valence elektron. Kalau valence elektron 3, so maksud dia dekat grup 13. Kalau valence elektron dia 7, so 10 tambah 7, grup 17. Macam tu. Ingat, valence electron showing the location of group for the element. Dan lagi satu, number of shell. Daripada electron arrangement ni pun kita boleh tahu dia punya number of shell. Dan bila kita tahu number of shell, kita tahu dia located at what period. Maksud dia ni, 2 ni 1. Ini shell pertama, ini shell kedua, ini shell ketiga, ini shell keempat. So kita boleh tahu elemen Z located at, kita boleh kata it located at period what? 14. Period apa? 4. Period 4. Kalau period dia tak ada tambah 10. Kalau period tak ada tambah 10. Yang kena tambah 10 ni adalah group. Sebab apa group kita kena tambah 10? Kalau awak ingat balik periodic table tu kan dia macam triangle kan. Triangle yang terbalik lah. Dia kat sini ni dia ada langkau sampai 10 ni. 10 grup, iaitu grup 3 hingga 12 transition element kan 10 langkau, sebab tu kita kena tambah 10. Yang tambah 10 tu untuk valence elektron 3 hingga 8 untuk grup saja. Untuk period ambil sebiji. Ni period tu ambil sebiji shell dia berapa? 1, 2, 3, 4. So located at period 4 because it has, apa dia? Ni ulang kaji sikit. It has what? It has what? Okey tak ni? Ke lupa dah? Lupa. Okey, bagus. Cucu. So takutnya teacher adalah yang datang ni pun berapa orang. Maksudnya yang tak datang ni ingat ke tak? Yang tak datang ni pun ada risiko juga ni. Tak ingat nanti ni. Okey. So kita kata located at period 4. Kejap, siapa yang boleh tolong teacher? Mimi ke Bel ke Rabi? Tolong beritahu dekat dalam group. Beritahu ada kelas, takut dia orang ingat tak ada kelas ke apa? Okay. So located at period 4 because it has 4 shells occupied with electron. Kan kita tengok ni kan? Ni. Dia ada 1, 2, 3, 4. So, atom Z ataupun Z located at period 4. Ini biasa satu markah because it has 4 shells occupied with electron. So, maksud dia electron arrangement ni sangat penting. Daripada electron arrangement ni kita boleh tahu dia punya location. Sekarang baru period. Next kita beritahu. So, sekarang kita kena beritahu group pula. So located at group. Next kita beritahu located at group. Sorry lah bertindan-tindan. Dah teacher padam yang ion ni. Okay. Located at group. Tengok group berapa. Nak tengok group teacher kata tengok dekat valence elektron. So ini group berapa? Group berapa? 11. Okay. 11. 11. Kalau group, teacher ulang balik. Kalau untuk group, bila, bila dia punya valence electron 1 and 2, no need. Tak perlu tambah 10. Sebab apa tak perlu tambah 10? Sebab group 1 dengan group 2, kumpulan 1 dengan kumpulan 2 kan kat depan. Dia kat depan sini kan. Dia tak lalu si jambatan transition, tak lalu jambatan unsur pelarian ni. Yang lalu unsur pelarian ni adalah grup 13 hingga grup 18 yang mempunyai valence elektron 3 hingga 8. Jelas tak? So maksud dia kalau valence elektron 1 dan 2 ni dia terus buat grup 1 and 2. Tapi kalau valence elektron 3 hingga 8 kita kena tambahkan 10 baru dapat dia punya grup. Jelas ke tak jelas? Jelas. Okay, good. So maksud dia located at group apa kalau untuk Z ni? Group 1. Dia located at group 1 because what? Valence elektron dia 1. Because
Because it has one valence electron. So kat sini 4 markah lah. Ini biasa, soalan biasa yang ditanya. Okay, so ini contoh dia, teacher bagi contoh. So sekarang kita terus straight away to the question. What is the proton number of atom X? Apa proton number atom X? Apa dia? 11. 11, iaitu 11. Ingat, untuk standard representation, standard memang bawah proton number, atas nucleon number. Pelajar selalu confused, dia tanya teacher, kenapa dekat dalam buku teks proton number dekat atas, nucleon number kat bawah? Maksud teacher kat buku teks, kalau kita tengok dekat buku chemistry ni, buku yang belakang ni, belakang ataupun depan periodic table. Teacher tak pasti kalau ada tak periodic table, lampiran untuk periodic table. Kadang-kadang periodic table, kalau tengok dekat periodic table dekat textbook awak ni, proton number dekat atas, nucleon number dekat bawah. Ini nak bagi awak keliru sebab dia memang sengaja tak bagi dalam bentuk piawai ataupun standard. Kalau standard, nucleon number dekat atas, proton number dekat bawah. Bila dekat dalam soalan pun dia akan bagi jadual berkala unsur yang nucleon number dia dekat bawah, proton number dia dekat atas. Sebab dia tak nak bagi jawapan lah sebab ada soalan tu. Okay. So kita tengok jawapan untuk B pula. 2B, which element is an alkali metal? Semalam kita dah belajar logam alkali ataupun alkaline metal. Logam alkali, alkaline metal, grup berapa? Grup berapa alkaline metal? Kita tahu alkaline metal ataupun logam alkali adalah grup 1 ataupun kumpulan 1. So bila dia kumpulan 1, maksud dia valence electron ataupun electron valence dalam electron arrangement dia berapa? Berapa valence electron dia? Alamak, kenapa takut-takut? Cakap je, kalau salah tak apa. Valence electron ataupun electron valence dekat dalam electron arrangement untuk atom yang duduk dekat group 1. Berapa? 1. Kan? Pandai 1. So kita tengok balik dekat atas tadi, mana kita punya electron arrangement yang valence electron dia 1. Kalau X ni 2.8.1, ni 2.6, ini 2.8.8.1. So siapa yang valence electron dia 1, iaitu yang dekat group 1, alkali metal. Siapa dia? Siapa dia? X and Z. X and Z. Itu je, tulis X and Z. Jangan tulis elemen. Jangan tulis elemen X and Z, salah. Perkataan elemen ni mengganggu, dia tak terima. Awak kena tulis X and Z saja. Kalau awak tulis X saja salah, awak tulis Z saja salah. Awak kena tulis X and Z. Okay, so seterusnya dia nak chemical equation for element in 2B, maksudnya X ataupun Z react with water. Dia nak persamaan kimia apabila X atau Z bertindak balas dengan air. So kita tahu, kita letak macam ni. X tambah dengan, dia kata elemen 2B kan. Elemen 2B ni adalah X, react ni tambah air. Air ni H2O. So tambah H2O, kita tahu bila kumpulan 1 bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan alkaline solution ataupun larutan alkali. Kalau kumpulan 1, dia akan membentuk ion apa? X, contoh kumpulan 1X kan? X dia 2.8.1. So bila dia nak jadi ion, ni X atom ataupun atom X. Untuk dia nak jadi ion apa dia akan jadi? Atom ni untuk jadi ion, kenapa jadi ion? Untuk capai SOEA, stable octet electron arrangement. So in order to achieve stable octet electron arrangement, what atom X need to do? Dia kena buat apa untuk capai stable octet electron arrangement? Dia kena buat apa? Dia kena donate, dia kena derma, dia kena donate 1 electron.
Kenapa dia kena donate 1 electron? So that dia akan become 2.8. 2.8 ni octet. Ini adalah electron arrangement yang octet yang mana dah penuh dekat outermost shell. So bila dia donate 1 electron, dia akan jadi charge apa? Dia akan jadi charge apa? Negatif. Negatif. Dia akan jadi charge pula. Dia akan jadi charge apa? Positif atau negatif? Negatif. 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 Okey. Awak kena ingat. Atom bila dia donate, awak ingat ni lah. Awak atom, people, awak bila donate derma dapat pahala ke dapat dosa? Dapat? Pahala. So dia akan jadi positif. Kenapa rational dia jadi positif? Dia macam ni yang. Dalam contoh kalau X atom kan. Kalau teacher lukis X atom, ni nukleus dia. Dalam nukleus dia ada 11 proton. Dengan neutron tak kisahlah sebab neutron tak tahu berapa kan. So bila 11 proton dekat luar ni ada 11 elektron. So 4, 5, 6, 7, so 8 kan dia macam ini kan. Dia ada 11 elektron dekat luar. Bila elektron satu ni keluar, so bilangan elektron jadi berapa? So dia dah keluar kan, teacher padam. Bila dah jadi ion, dia dah keluar satu. So dia jadi tolak satu. Sekarang ni siapa yang berlebih? Elektron dalam ni ada berapa bila satu dah keluar? Berapa bilangan elektron bila satu dah keluar? Berapa bilangan elektron? 10. Bilangan elektron ada 10. So bilangan proton ada berapa dalam ni? Proton keluar tak? Tak. Proton tak keluar. So proton tetap ada 11. So sebab tu kita kata ion ni dia akan bercas satu positif. Sebab apa dia satu positif? Kita kata satu proton ekstra. Bahasa pasar dia macam itulah. Satu positif ni dia nak beritahu satu positif ekstra dalam ni. Sebab apa dia dah donate satu elektron. Dia dah tak balance dah bilangan proton dengan elektron. Sebab tu kita kata atom bila donate dia akan charge positif. Teacher malah nak cerita panjang. Sebab tu teacher kata orang bila derma duit dapat derma sedekah satu dapat satu pahala. So satu positif. So dia akan jadi X positif ion. So dia bila kita tahu dia X positif ion, X positif ion ni dia akan combine dengan ion hydroxide yang ada dalam air. Ion hydroxide adalah OH satu negatif. Okey, ini formula ni macam teacher selalu beritahu kena hafal hydroxide OH negatif, nitrate NO3 negatif. Itu kena hafal. So ini satu-satu bila kita crosskan dia akan jadi XOH. Okey. So XOH dan seterusnya dia akan membebaskan gas hidrogen. Ingat. Tindak balas dengan air, apa dia punya hasil dia? Dia akan menghasilkan alkaline solution and hydrogen gas. Alkaline solution plus hydrogen gas. So sebab tu tambah dengan H2. So next, ini adalah kita punya chemical formula. Kita dapat dah crosskan X1, OH1, so XOH. Sekarang kita nak seimbangkan. Kita nak seimbangkan persamaan kita. Tengok H dekat sebelah kanan, dekat produk sebelah arrow ni, sebelah kanan ada 3. Iaitu ada 2 tambah 1 jadi 3. H dekat sebelah kiri ada berapa? 2. So macam mana kita nak seimbangkan, nak balancekan? Kita jadikan yang ganjil ni, sebab dia satu kan, jadikan genap. Sebab bilangan H dekat sini genap. Jadi kanan kiri kena jadikan genap untuk jadikan dia seimbang. So sebab ni satu, automatik kita letak 2 kat depan sini. Bila kita letak 2 dekat depan ni, 2 untuk X, 2 untuk O, 2 untuk H. Okay. So 2 ni, kita jadi bilangan hidrogen kita adalah 2 tambah dengan H ada 2. So bersama dengan 4. So bila H kat sini 4, kat sini 2, nak jadikan dia 4 dekat sini, letak apa? Letak apa kat depan ni? Letak apa kat depan ni?
Pandai Bel. Letak 2 kat depan. So bila letak 2 darab 2 4. So dah jadi 4, dah balance kan 4. So next untuk oksigen, oksigen kat sini ada 2, oksigen kat sini pun ada 2. So oksigen kat sini pun ada 2. So dah balance. So seterusnya kita tengok X pula. X dekat sebelah kanan ada 2. Sebab dia darab sini kan. So ada 2. Kita tengok X kat sini ada 1. So just letak 2 dekat sini. So inilah dia punya balance chemical equation untuk nombor 2. Pandai. So teacher padam bawah ni sebab it is better for you. Teacher tunjukkan dua-dua. So bila dia punya balance chemical equation dia sama je. Cuma tukarkan X dengan Z. So untuk Z pula 2Z tambah 2H2O produce hasilkan 2ZOH tambah H2. Tu je. Okay. So kita tengok pula C. Carbon react with Y. Carbon react with Y. Y tadi dia punya valence dia punya electron arrangement 2.6. Carbon react to Y to produce a molecule. Okay. State the type of chemical bond in the molecule. Sebenarnya dalam soalan ni dah bagi jawapan. Sebab apa? Kalau dia kata molecule, of course lah dia punya bond adalah apa dia? Ingat lagi tak ni? Sudah tak ingat ni. Ingat lagi tak? Apa chemical bond yang type of particle dia molecule? Covalent bond. Awak kena ingat type of bond yang awak belajar ada dalam chemical bond awak ada belajar ionic bond. Ada covalent bond, ada hydrogen bond, ada metallic bond, ada dative bond. Tapi yang 3 ni jangan risau. 3 ni jarang-jarang ditanya. Yang dia kerap tanya 2 ni. Chemical bond dengan covalent bond dengan ionic bond. Apa itu covalent bond? Covalent bond adalah kombinasi. Jawapan dia ni je tau, covalent bond. Tapi ni teacher buat nota tentang covalent bond. Covalent bond dia adalah kombinasi antara non-metal dengan non-metal. Macam mana nak tahu non-metal? Non-metal tangan belah kanan iaitu group 14, group 14 kan semalam kita belajar group 1, group 2, 3 until 12, group 13. Ini adalah logam. Sebelah kanan semua non-metal iaitu group 14, 15, 16, 17, 18. Maksud dia valence electron, atom yang ada valence electron 4, 5, 6, 7, 8 itu adalah non-metal. So kalau awak tengok combination dia non-metal dengan non-metal dia adalah covalent bond. So that's why lah untuk C jawapan dia covalent bond. Tak apa. Next kita akan tengok contoh soalan lagi untuk covalent bond. Next element Z react with element Y. Okay. So Z react with element Y. Dia kata what is the formula? Sekarang Z tadi dia punya electron arrangement adalah 2.8.8.1. So kalau dia punya valence electron dia 1, dia metal ke non-metal? Metal. Kenapa dia metal? Sebab dia group 1, dia dekat sini, dekat tangan kiri kita. Ini group 1 valence electron 1. Group 2 valence electron 2. Group 3 until 12 ini transition metal. Dia tak terlibat dalam any compound yang kita belajar sebab dia kompleks, dia susah, tak payah belajar. Next group 13. Group 13 dia punya valence electron 3. So awak kena ingat metal valence electron dia adalah 1, 2 or 3. Itu saja untuk metal. So sekarang ni dia kata dia nak tanya apa formula of the compound. Disebabkan valence electron dia 1. So apa ion untuk Z? Apa ion charge untuk ion Z? Apa charge untuk ion Z?
Positif. Positif. Z1 positif. Macam mana kita tahu Z1 positif? Sebab dia akan donatekan 1 elektron. Sama macam X tadi. So dia donate 1 elektron. So dia akan jadi Z positif. So dia beritahu Z react with element Y. Kejap. Yang 2.881 ni siapa? Saya kat atas ni. Z ke Y? Yang okey, so Z 2.881. Sorry. Betul lah kan? Z 2.881. So untuk Y pula. Untuk Y apa dia punya electron arrangement dia? 2.6. So apa ion untuk Y? Awak tengok. Y ni in order to achieve SOEA, dia nak achieve stable octet electron arrangement. Dia nak jadikan 8 belakang dia kan. Nak jadikan octet. Dia perlu dermal 6 elektron ataupun dia receive 2 elektron. Mana yang lagi mudah? Receive 2 elektron. Receive 2. Dia receive 2 elektron. Dia receive dari siapa? Dari siapa yang dia combine lah, dia jumpa. So dia takkan donate 6 elektron. Nak donate 1, 2, 3, 4, 5, 6 susah. So dia ambil nombor yang paling kecil adalah untuk dia receive 2 elektron. Untuk dia terima 2 elektron. So bila dia terima, orang yang kerja dia asyik nak menerima, nak minta sedekah, bagus ke tak bagus? Tak bagus. So bila dia terima 2, minta je, so tak bagus, dia charge dia 2 negatif. So untuk ion Y adalah charge, dia punya formula ion Y adalah Y2 negatif. So bila kita nak tengok formula of the compound, kita combinekan lah Z plus dengan Y2 negatif. So satu kita crosskan dia. So dia akan jadi apa? Apa dia punya chemical formula dia? Dia akan jadi apa dia punya chemical formula untuk Z and Y? Z2, Y tak ada. Y berapa? Y 1 ataupun tak payah tulis. So Z2, Y1. Z2, Y1. Kalau 1 ni nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa. Biasanya orang tak tulis. Okay. Next state the type of particle. Untuk tahu type of particle, kita kena tahu type of compound. Apa dia punya jenis sebatian. Okay, bila kita nak tahu jenis zarah, kita kena tahu jenis sebatian. Untuk Z dengan Y ni, Z dengan Y kan. Z ni adalah metal. Kenapa kita tahu dia metal? Sebab valence elektron 1. Y ni apa? Valence elektron untuk Y adalah 6. Kalau valence elektron 6, dia metal ke non-metal? Dia non-metal. Awak kena ingat covalent, non-metal. Ionic bond, sebatian ionik apabila metal tangan kiri combine dengan tangan kanan. Ini kita panggil sebagai ionic compound. Metal, non-metal, dia akan hasilkan ionic compound. So Z and Y adalah combination between metal dengan non-metal. So dia ionic. Bila ionic compound, what type of particle dia? Type of particle awak ada 3. Awak ada 3 AIM, atom, ion, molecule. Type of particle adalah atom, ion ataupun molecule. So untuk type of particle bagi Z and Y ni, Z to Y ni, apa dia punya type of particle? Jenis zarah dia apa? Molekul. Ion. Jenis zarah dia ion. Kenapa jenis zarah dia ion? Sebab jenis sebatian dia adalah ionic compound. Sebab dia metal dengan non-metal. Tetapi kalau jenis compound dia covalent compound, sebatian covalent. Kena ingat, sebatian covalent dia adalah non-metal campur non-metal. Dia punya jenis zarah dia adalah molekul. Saya ulang balik, molekul hanya untuk
covalent compound. Molecule, covalent compound. Combination between non-metal. Hasilkan molecule. Tapi kalau metal combine dengan non-metal, so dia akan menghasilkan ionic compound. Type of particle dia ion. Okay, jelas tak jelas? Okay tak? Jelas. Okay, Alhamdulillah. So next dia tanya same chemical properties. Mana yang mempunyai sifat kimia yang serupa? Untuk tahu sifat kimia yang serupa, dia same number of valence electron. Bila same number of valence electron, maksud dia bila same valence electron, maksud dia same group. Betul tak? Kalau valence electron 1, maksudnya dia kalau dia valence electron 1, maksudnya dia semua group 1. Kalau dia punya valence electron 4, maksudnya dia group 14. Semua sama dia punya chemical properties. Okay. So kat sini kita tengok siapa yang same group antara X, Y, Z. X dengan Z. X dengan Z. So kita satu markah kita kata X and Z. Macam teacher kata jangan tulis elemen. X and Z satu markah. So apa reason dia? Awak beritahu. Ingat same chemical properties maksudnya same number of valence electron and same group. Okay, so beritahu because they has same number of valence electron and same and located at same group. Okay, so jelas tak? Boleh? Boleh. Okay, so untuk hari ni teacher rasa tu je sebab teacher rasa nama teacher diseru-seru. Jadinya Liana, tak apa Liana, salah tengok tak apa. Jadi teacher pun risau juga akan panggil nama Noraini senyap je, tak dengar. Kita nak dengar handphone. Okay, so tu je hari ni. Hopefully boleh membantu awak sedikit sebanyak. Tapi macam teacher beritahu, jangan risau. Sikit-sikit kita akan top up awak punya leaking dekat dalam chemistry. Okay? InsyaAllah doa ya. Kita doakan cikgu, doakan. Okay, so tu je hari ni. Kita akan sambung esok waktu yang sama. Okay, so take care, stay safe. Thank you John, class teacher. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Terima kasih cikgu. Thank you teacher. Thank you, take care. Thank you teacher. Bye teacher. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Teacher. Sarah, standby kan susu